Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan. Baik tuan-tuan, malam ni saya sekejap ni sekarang ni saya live ni untuk eksklusif interview, video saya eksklusif interview dengan bekas warden penjara Sungai Buloh yang berkhidmat sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam penjara Sungai Buloh. Dan tersebar baru-baru ini video interview kononnya inmate dalam penjara sebagainya, Anwar ni dapat VIP room lah apalah semua tu kan. Jadi interview ni saya buat sebelum video itu. Saya buat masa PRN di Kelantan dahulu. Yang tempoh hari lah, yang tempoh hari PRN Kelantan tempoh hari saya interview. Cuma saya tak decide lah nak keluar dalam masa yang terdekat sebenarnya. Saya tak decide nak keluar dalam masa yang terdekat. Jadi bila tak dua mendekat, saya ingat nak keluar tahun depan sebenarnya 25 tahun. Tapi because benda tu meletup, cerita kononnya fitnah itu sampaikan penjara keluar, apa orang kata keluar, yelah keluar cerita apa, keluar apa, what do you call that, keluar apa, statement berkenaan menjawab persoalan tersebut. So akhirnya saya nak kena keluarkan juga cerita ini kan. So jap tuan-tuan right. Okay. Jadi insyaAllah, so untuk hari ini saya akan siarkan video berkenaan dengan interview tersebut supaya untuk kita sama-sama saksikan dan ambil iktibar, dan insyaAllah semoga tuan-tuan share, like dan juga subscribe nanti. Terima kasih. Okay. Okay, on air. Go. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan, salam perpaduan, salam madani saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya di channel-channel saya di YouTube, Facebook dan juga sekarang ini berada di TikTok. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya, dan sebagaimana caption yang kita lihat di dalam pengenalan saya tadi, ini satu hari yang bersejarah, apa orang kata, bersama dengan saya, sebab dikurniakan satu apa orang kata rezeki untuk berjumpa dengan bekas penolong pengarah penjara Sungai Buloh dan akhirnya retire sebagai pengarah Kajang pada tahun 2004-2005 macam itulah. 2005. Tetapi sebelum itu beliau berkhidmat tahun pada sebelum ni, 99, 2000, 2001, 2002, menjaga antara lain adalah susuk tubuh Datuk Seri Anwar Ibrahim. So malam ni kita bercerita kisah-kisah beliau, dan kisah-kisah ini bukan setakat kisah tuan-tuan. Kita ada apa orang kata, bukti-bukti bergambar sekali. Dengan saya dari tadi tunjuk tadi kad penjara dia beliau. Ini bukan scammer kita kata, tak ada. Ini kisah sebenar. Dan bagaimana cerita? Ini antara gambar. Mungkin nanti kita akan tunjuk dekat skrin lah. Untuk TikTok dia tak dapat lah, boleh tengok nanti dekat YouTube saya. Bukan sekarang tak live kan. Sekarang apa, nanti insyaAllah kita live kan, di mana ini antara gambar Datuk Seri Anwar Ibrahim memakai braces. Terima kasih. Saya nak panggil macam mana ni? Pok Nick Apa-apa dah. Apalah kan. Biasa yang panggil apa? Pok Nick lah. Pok Nick lah. Kan? Pok Nick kita ni, kita panggil Pok Nick ataupun Saudara Nick Razali. Saudara Nick Razali. Pok Nick kita ni, beliau bertugas antara lain. Mungkin insyaAllah kenalkan sikit lah, berapa, bila mula bertugas, apa jawatan sebagainya. Silakan Pok Nick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nick Razali bin Nick Jaafar. Sekarang sudah berusia 74 tahun. Saya mula bertugas di Jabatan Penjara Malaysia pada 1 April 8 tahun 68. Iaitu di penjara Bakalan Cepa. Dan setelah itu saya juga berkesempatan menjadi salah satu kumpulan peneroka yang membina penjara Marang yang ada sekarang. Yang mana penjara Marang itu dibina dengan tenaga kaki tangan penjara dan juga dengan banduan sepenuhnya. Di tahun 81. Dan setelah itu saya telah bertugas di penjara Kajang bermula tahun 90, dan tahun 98 saya dipinjamkan ke KDN untuk bertugas di Pusat Senti Jeli selama 2 tahun. Iaitu daripada 98 hingga tahun 2000. Tahun 2000 saya telah diarah bertukar ke penjara Sungai Buloh
di mana saya bertugas di sana selama lebih kurang 4 tahun. 2000 ke 2004 2004. sebagai penolong pengarah. Masa itu saya sebagai penguasa penjara dan penolong pengarah penjara Sungai Buloh lah. Jadi bila langkah pertama kali lapor diri di penjara Sungai Buloh, saya telah diperkenalkan oleh pengarah saya, sudut tubuh seorang banduan bernama Anwar bin Ibrahim. Yang mana beliau telah ditempatkan di dalam ward sick bay atau tempat hospital dalam penjara, dan apa-apa perkembangan berhubung dengan Datuk Seri Anwar ini hendaklah dilaporkan kepada pengarah. Seterusnya pengarah akan melapor kepada pihak atasan lah, kepada ibu pejak penjara. Jadi bermula saat itulah saya boleh dikatakan setiap hari akan bersama dengan Datuk Seri Anwar lah. Bermula daripada pukul 8 pagi ke pukul 10. Jadi kurang-kurang 2 atau 3 kali sehari akan buat lawatan ke sel beliau. Okey, sebelum kita cerita lawatan tu, kita cerita dulu pertemuan kita, Pok Ni. Ya. Malam tadi ada ceramah mega di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim datang di Dun Kota Lama. Yang bertandingnya Dr. Hafizah. Apa orang kata daripada Amanah Parti Pakatan Harapan. Apa orang kata ada ceramah kat situ. So kebetulan saya pun lalu, Pok Nik dan isteri pun menegur saya. Kata, Zuardi selalu tengok live. Dan Pok Nik cerita, kata bekas pengarah penjara Sungai Buloh bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lepas tu bila berjumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim, disebut tentang saya, cuba cerita sikit apa yang berlaku. Saya setelah berjumpa dengan Datuk Seri Anwar pada semalam. Macam mana jumpa tu? Ramai orang tu. Ramai. Saya ikut dia lah. Ikut belakang dia. Saya niatnya semalam nak jumpa dengan Datuk Seri untuk dapat tanda tangan dia dalam buku Malaysia Madani. Okey. Nak dapat tanda tangan dia. Lepas pergi sampai di hadapan pentas tu, pihak keselamatan tidak bagi terdapat dengan beliau lah. Menteri, jadi saya bagi tahu saya nak dapatkan tanda tangan PM untuk buku Malaysia Madani. Dia kata okey, saya akan bagi kat PM. Jadi saya serahkan buku pada salah seorang pegawai keselamatan tu. Setelah buku tu diserah kepada Datuk Seri, saya bagi salam kat dia lah. Assalamualaikum Datuk Seri. Dia tengok saya, terus dia panggil saya lah. Terus dia panggil saya, terus saya duduk. Dia tanya khabar saya. Dan dia tanya, pasal apa tak pergi Sungai Buloh? Dia tanya masa dia buat lawatan di Sungai Buloh, yang function di Sungai Buloh. Saya kata, Sungai Buloh tak jemput saya. Orang tu, ya, kita boleh jumpa kat sana, dia kata. Itu je lah. Jadi selepas tangan apa buku tu, setelah Datuk si saya Amidi turun, dia nak naik pentas, saya excuse lah, minta di sini dia. So bagi tahu lah pasal. Lepas tu saya bagi tahu, saya kata Datuk Seri, saya jumpa dengan Iswadi tadi, dan Iswadi kata dia nak datang rumah, nak tanya sejarah penjara Sungai Buloh dengan Datuk Seri macam mana. Boleh on ke tidak? Dia kata okey. Jadi maksudnya dapat kebenaran lah, cerita-cerita ni dapat kebenaran. Dan cerita ni kita nak bawa ni adalah cerita daripada perspektif orang yang menjaga beliau. Biasanya orang kata kalau perspektif orang yang penyokong sebagainya, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, itu mungkin bias. Tapi ini orang yang menjaga beliau. Baik, kita sambung cerita tadi. So sebaik saja tiba beliau pada 2000, tahun 2000 lah. Bukan, Pok Nik ada masa tiba 2000, dia dah masuk dah. Dia dah ada dah. So apa yang peristiwa yang berlaku tahun 2000 tu masa Pok Nik datang, di-assign untuk menjaga? Saya untuk menjaga Datuk Seri ni kerana boleh kita tiap-tiap hari pihak Jabatan Penjara, Ibu Pejabat Penjara akan menghantar laporan kepada KDN sebaik apa perkembangan Datuk Seri, kesihatan dan sebagainya. Untuk apa tujuan pemantauan dari segi kesihatan lah, sebab dia bekas timbalan Perdana Menteri kan. Apa rutin harian Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau Pok Nik boleh share sikit lah. Rutin Datuk Seri tak ada apa-apa, dia biasa saja. Maksudnya pagi kadang-kadang dia buat exercise sikit untuk di dalam sel. Dalam sel dia buat exercise. Dan seminggu sekali akan ada kelas agama. Kelas agama yang mana Ustaz Datuk Ismail Hashim, Datuk Mokhtar Abdullah, Datuk Halim,
akan datang bergili-gili lah seminggu sekali untuk Berjumpa beliau. Di mana? Di dalam di sel? dalam pejabat peguam di bilik peguam. Berapa lama sesi tu biasanya? Lebih kurang half an hour, 45 Half an minit hour lah. tu lah. Jadi dan selain itu setiap pagi Datuk Seri akan buat kelas hafiz Quran. Macam mana? Datuk Seri akan buat kelas tahfiz? Hafiz Quran. Dia ada satu banduan yang hafiz akan datang ke tempat Datuk Seri belajar dengan dia. Datuk Seri menghafal Al-Quran dengan dia? Dengan dia. Banduan tu hafiz? Hafiz. Oh. Dia ditangkap sebab apa kalau Dia tak salah? Saya lupa dah nama dia, tapi dia ditangkap kerana apa ke? Ambil tak, telefon je. boleh ambil ni. Okey, pause dulu. Halo? Pause bang Tengok kat WhatsApp ni. Okey. Jadi dia ni kes dia mudah saja. Kesnya dia tampar adik dia kerana adik dia tak ada buat kelakuan tak baik lah. Adik dia perempuan. Jadi lepas dia tampar adik dia ni, adik dia masuk toilet, adik dia jatuh meninggal. Oh. Jadi kes. Dia terus mengaku dengan polis. Memang dia tampar adik dia gini-gini, dia kena lah dalam 7 tahun ke 8 tahun dia kena. Oh. Jadi macam mana saya tahu Datuk Seri tahu dia ni seorang hafiz, saya tak tahu lah. Okay. Jadi Datuk Seri pujuk dia. Memang dia tak mau. Lama dia sanggup. Jadi dia dalam penjara sumber dia bekerja di dalam sumber, latihan dia di beki tukang jahit. Dia sebelum dia pergi beki tukang jahit, dia akan pergi di sel Datuk Seri, mengajar Datuk Seri, mendengar Datuk Seri buat hafazan Quran lah. So masa tu kena meneman juga lah. Ada orang lain jaga. Ada orang lain jaga lah. Sekali saya pergi juga lah. Sekali-sekali pergi. Pergilah. So rutin harian Pok Nik ialah kena datang dia melawat dia 3 kali sehari. Tak tentulah. Kadang 2 kali. 2 kali, 3 kali. Apa laporan yang nak dihantar kepada ni? Keadaan biasa gitu. Kalau ada luar biasa lah. Kalau keadaan luar biasa lah. Kalau tak just rutin biasa, cek biasa sebagainya lah. Dan dia selalu dapat komplain kadang pasal apa bagi pengguam jumpa tiap-tiap hari. Dia pasal Datuk Seri dia ada hak menjumpa dengan pengguam. Pasal dia banyak kes. Jadi dia kes dia buat rayuan, nak tahu perkembangan kes dan sebagainya. Jadi pengguam dia boleh datang setiap hari. Boleh datang setiap hari lah kan. Itu. Jadi dalam kejadian ni okey. Apa antara mungkin yang memori itu kemudianlah saya nak cerita ni. Ada satu gambar ni di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan, kita tak nampak dekat skrin tapi tak apa, nanti kita akan show, menggunakan neck brace ataupun apa orang kata yang pendakap leher ni. Dan ada pada baru-baru ini timbullah mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim menipu, sebenarnya dia tidak sakit belakang, itu adalah penipuan dan sebagainya. Boleh Pok Nik cerita apa yang berlaku dan ni gambar ni berkenaan dengan apa sebenarnya? Yang pakaian apa ni, neck brace ni yang dipakai, dia Datuk Seri ada mengidap sakit tengkuk. Kalau tak silap saya, dia bercerita kan dia jatuh daripada kuda. Okey. Dan juga kerana kejadian dalam lokap polis lah. Dalam lokap polis lah. Jadi dalam benda tu sekali-kali dia bukan selalu sakit. Dia sekali-sekali dia rasa dia pakai. Kalau tak pakai, dia pakaian itu dia akan dapat menahan kesakitan dia lah. Itulah dia dipakai tu. Dan pada dalam gambar ini adalah ward ni lah, ward sel beliau lah. Di mana dia diubah sedikit supaya jadi macam sick bay untuk menjaga beliau. Dan ini merupakan gambar Pok Nik sendiri ya. Gambar Pok Nik. Ini kita buat sick bay ni adalah on medical advice. Medical advice. Bukan kita pandai-pandai buat. Betul. Ini medical advice. Jadi bermakna memang dah berjumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan doktor lah sebenarnya. Ya. Dah berjumpa pakar dan pakar sendiri mengatakan di mana? Hospital mana? Hospital Kuala Lumpur. Hospital Kuala Lumpur. Dan pakar sendiri mengatakan antara lain pasal kita berbincang dengan pihak KDN berbincang dengan hospital untuk meredakan keadaan di suasana di Kuala Lumpur, Hospital Kuala Lumpur. Bercadang untuk Datuk Seri meneruskan hukuman di dalam penjara. Jadi selepas berbincang, pihak hospital telah memberi syaratlah untuk menjaga kesihatan dia. Mesti kena ubah suai sel tu, jadi kena ada hot shower, kena ada squatting
tempat duduk sittingnya, tempat duduk toilet dia. tu. Lepas tu kena ada Rail, rail pemegang tu tu. untuk dan katil hospital bagi pinjam. Yang katil tu kalau tak silap saya hospital bagi tahu harga dia lebih kurang 18,000 lah. 18,000. Yang untuk boleh buat adjustment. Oleh adjustment lah. Tapi hospital bagi pinjam. Hospital bagi pinjam tu. Sekarang ni pada waktu itu kalau kita tahu dalam keadaan penjara mungkin Pak Nik boleh cerita sikit gambaran penjara biasa, dia ada ruang, kita kata tandas tu dekat ujung sini, katakanlah tandas tu ujung situ. Lepas tu katil, lepas tu ruang kosong. Kosong meja. Ada meja. Memang semua akan ada meja ataupun penjara bukan semualah. Okey, di penjara tu ada meja, ada katil, kemudian ada tandas. Tandas tu macam mana keadaannya? Dia squatting lah. Sitting. Oh, sitting punya tandas. Okey. Advice. No, before that. Sebelum Before that, squatting lah. Memang tandas macam biasa, penjara biasa lah. Dan tandas tu terbuka ke tertutup? Kita tutup lah sikit. Sikit lah. Dia ada sampai tinggal macam tu lah. Macam dalam lock up jugalah. Tapi itu memang biasa dalam penjara lah. Itu keadaan penjara. Maksudnya, saya nak cerita kat sini, tak adalah kata orang, Datuk Seri Ibrahim duduk di rumah mewah, kan, dimodifiedkan rumah mewah tu untuk dia duduk kat situ, kan, dalam keadaan dia boleh bebas, sebebas-bebasnya. Tak ada. Dia tetap duduk di dalam penjara. Kita dasar penjara, kita melayan banduan sama. Tetapi apa yang dapat macam Datuk Seri dapat kelebihan dari segi makan dia, itu medical diet. Medical diet. Itu. Sebab orang tua kan masa tu. Dia dapat kebenaran betul daripada hospital, advice dia makan potato, susu. Itu medicalnya. Jadi kita order barang tu. Kalau tidak menzalimi lah pula kata-kata kan, menzalimi penjara. Dan ni satu gambar di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim kaki dia sakit ni. Ni kenapa Pak Nik ada kat sini ni? Bergambar ni. Boleh cerita sikit. Tu kaki ni nak perkembangannya pasal kaki dia bengkak. Dia bengkak. So doktor yang buat treatment dia, person doktor dia lah. Yang meninggal Alexandra apa nama itu? Tak ingat lah. India punya SKL tu. Pasal dia nak bawa Datuk Seri ke MRI di Selayang. So kita ambil gambar ni untuk tunjuk kepada KDN lah. KDN bawa betul lah kaki dia bengkak untuk dibawa kepada MRI. Buat rawatan luar tu. Okey. Jadi yang ni gambar ni dalam masa ni dalam ward lah. Itu dalam waktu dalam HKL. Di dalam HKL masa sebelum itulah. Kira awal tahun 2000 pada waktu itu semua kan. Sebab gambar-gambar ni tuan-tuan kalau kita tengok okey, apa rutin dia sembahyang Jumaat ada ke dalam penjara? Ramai mungkin orang tak tahu kan. Ada. So macam mana proses untuk nak pergi sembahyang Jumaat bagi banduan-banduan lah. Kita bergili-gili lah. Kita nak kalau contohnya di penjara Sembul kita ada lebih kurang the whole inmate lebih kurang dalam 5,000 lebih. Kalau yang Muslim ada dalam kata dalam 4,000 ke, kita tak boleh nak keluar satu shot lah. Jadi kita gila-gila. Minggu ni kita ambil dah 150 orang ke untuk sembahyang Jumaat. Jadi siapa yang nak pergilah? Ke wajib. Kita itu untuk sebagai belajar itu wajib lah. Wajib untuk dia sembahyang, untuk latihan lah. Jadi latihan. Imam dia guru agama kita. Memang ada guru agama. Ada memang guru agama ada. So ada di dalam penjara tu ada juga latihan-latihan macam belajar tentang agama, belajar tentang untuk orang Islam yang bukan Islam? Tak kisah ada, Buddha pun ada masuk, Kristian pun ada masuk. Memang dia bawa untuk mendidik dia orang. Sebab itu kita kata lebih baik penjara itu menjadi tempat mendidik daripada tempat menghukum. Ya, hukuman itu ada. Dia jalan ni, tapi kita nak dia keluar nanti supaya dia tak tak melakukan berguna kepada masyarakat. Dan saya pernah pergi ke penjara Kajang baru-baru ni pergi penjara Kajang, ada urusan lah, bukan sebab saya masuk penjara. Ada urusan. Jadi saya nampak bahawa ada usaha nak orang kata menukar penjara ini daripada satu pusat hukuman kepada pusat rehabilitasi. Saya tengok bantuan dibagi latihan, ada yang di mana dia orang dah mula taklah bebas tapi dia dah berada di luar dan sebagainya. Dia ada macam mana proses tu? Dia apa yang saya tahu maklumat dengan daripada kawan-kawan yang masih bertugas. Sekarang kita ada bantuan boleh peru ada ataupun boleh cuti. Dan banduan muda kita kalau ada yang masuk penjara dia boleh kita bawa dia masuk bersekolah di dalam penjara. Kita ada integrated penjara
sehingga dia dapat pergi ke universiti. Dan kita ada satu penjara di Puncak Alam yang koordinat dengan UiTM kata saya. Jadi Di mana banduan itu kalau mereka berminat mereka boleh melanjutkan pelajaran. Boleh pergi. I see. Jadi tak adalah kita orang kata apa lepas keluar penjara dia tak ada apa-apa buat jenayah lagi masuk balik kan. Baik pada cerita Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi kan. Apa mungkin satu pengalaman, satu cerita yang mungkin Pak Nik boleh ceritakan kenangan-kenangan bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dia kata. Antaralah. Antaranya Datuk Seri seorang yang memorinya memang kuat. Memang saya ada satu kawan saya kirim salam kat dia. Ceritalah ni cerita. Saya bagi tahu kat dia. Saya kata Datuk Seri saya balik Kota Baru ada orang kirim salam kat Datuk Seri. Saya kena sampai salam. Dan saya kata dia ni junior Datuk Seri di MCKK. Dan dia jumpa Datuk Seri masa dia kerja di RRI. Masa itu Datuk Seri Menteri Pertanian. Oh, lama dia berfikir. Dia tahu dia kata itu Wan Mukhtar nama dia. Saya ingat dia pengarah di RRI. Saya tanam pokok buat perrasmian di tempat tu. Dia ingat. Dia ingat. Bendanya dalam kesehatan dah mungkin dah 16 tahun terdahulu. Itu memori dia kuat. Dan dia nak proof kat saya memori kuat. Dia tanya saya, wadah tu nombor berapa ni? Dia kata, saya tak ingat ni. Aku ingat, hang tak ingat. Jadi dia boleh ingat nombor parti wadah tu dia boleh ingat. Kita bersama dalam van lah masa nak pergi mahkamah. Saya mengiring dia selalu pergi mahkamah. Saja dalam dia saja dia teki-teki lah macam itulah. Tapi memori dia memang bagus. Dan antara aktiviti beliau dalam penjara membaca, ada orang kata dia suka membaca, menulis. Membaca, ya Allah. Dia membaca buku. Buku tak pernah putus daripada sampai daripada yang hantar buku tu profesor, pensyarah yang pergi keluar negara hantar buku. Dan tulis nama betul, tak ada samaran pun. Kalau profesor sekian tulis nama daripada Jepun, mana dia pergi di Jepun, dia ada buku beli. Dan semua buku tu sampai di pejabat kita tapislah dulu. Tapislah, tengoklah dulu. Tapis, lepas tu baru bagi kat Datuk Seri dah. Bahkan Datuk Seri ada mini library dia di sebelah bilik ni. Satu almari untuk simpan buku. Sebelah bilik ni. Jadi nak kunci tu ada dua nak kunci. Satu Datuk Seri pegang, satu kita pegang. Jadi buku tu kalau dia nak baca, dia akan bagi tahu kat tugas buka. Dua-dua sekali buka lah. Oh, dia ada dua key. Buka dua key. Jadi buku selalu ada. Dah habis buku tu nak tambah buku lama dia kalau dia tak baca dia akan serah pada Datuk Seri datang melawat buat balik rumah. Dia ada bagi tak buku ke Pak Nik ke apa? Tak ada. Saya minta lah. Buku tu macam nyawa dia memang sayang buku. Dia menulis juga. Menulis. Sebab ada ni saya tak nak baca lah kan, tapi ini kenangan Pak Nik lah. Di mana ini adalah satu surat yang dikirimkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang ni dia bagi last day saya di penjara Sungai Buloh. Hari terakhir saya di penjara Buloh. Esoknya saya nak lapor diri di Kajang. Jadi hari tu pada masa itu beliau masih di penjara Sungai Buloh. Masih di penjara Sungai Buloh. Dan pagi tu Datuk Seri nak pergi ke mahkamah. Nak adil mahkamah. Saya hari tersebut saya tak escort dia lah, tak mengirim Datuk Seri ke mahkamah. Saya duduk di depan. Biasanya bila dia nak pergi mahkamah, van tu akan berhenti di pejabat pengarah dan Datuk Seri akan jumpa pengarah lah. Pengarah akan jumpa Datuk Seri untuk selamat lah itu saja. Jadi dia bagi tahu kat pengarah masa tu, pengarah Datuk Ahsan Sakimu. Dia kata, Tuan, saya nak bagi surat kepada Tuan Nik ni, dia kata. Dia kata bukan apa-apa, surat dia kata. Dia bagi saya surat tu. Macam mana hubungan Pak Nik dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh rapat begitu? Ada apa menyebabkan? Ya saling ni. Saya pun nak bagi tahu pun saya tak susah. Mungkin sebab hari-hari jumpa ke? Jumpa hari-hari, orang lain jumpa hari-hari. Juga. Ada juga. Tapi apa yang Pak Nik cakap kat dia buatkan kita rasa kita ada pada saya lah, pada amat saya persepahaman dalam kehidupan harian. Contoh? Contohnya Datuk Seri Islam, saya pun Islam. Tak ada dia banduan, kita kerja tak ada. Jadi apa masalah dia bagi kita. Apa masalah kita cerita kat dia. Jadi kalau dia nak jumpa dengan isteri dia, sepatutnya tak boleh jumpa. Kita bagi nasihat kat dia. Sepatutnya kalau mengikut dia
jumpa 2 minggu sekali kata. Kadang Datuk Seri ada Datuk Seri ada hal minta jumpa. Kadang-kadang kita tak bagi jumpa. Ibu bujang tak bagi jumpa. Jadi dia akan buat rayuan lah. Jadi yang tu dia kata, aku nak jumpa anak aku tak boleh, kata peraturan Datuk Seri. Oh, Pok Nik lah yang kita tenangkan dia lah. Peraturan Datuk Seri. Jadi kalau Datuk Seri lah jumpa, panduan lain macam mana kata. Betul juga. Jadi itulah, dengan itu dia okey lah, dia boleh faham lah. Tak ramai yang tahu, mungkin ada yang tahu. Ramai yang tahu kalau ikut perkembangan Datuk Seri, ramai yang tahu. Dua kematian berlaku sewaktu beliau di dalam penjara. Dan satu pernikahan. Pernikahan. So mungkin boleh cerita tu. Kematian tu satu abang dia Marzuki, tak Abang dia lah. Marzuki dan ibu dia. Ibu dia lah Mak Yam. Mak Yam tu alhamdulillah lah Datuk Seri dapat jumpa Mak Yam di hospital sampai Mak Yam mendapat akhir lah. Masa tu Datuk Seri di hospital Kuala Lumpur. Mak Yam dimasukkan di hospital Pusat Perubatan Universiti Melaya. Jadi kita dapat berita lebih kurang pukul 5 petang. Mak Yam masuk ward dan pengurusan kita buat pengurusan, kita bawa Datuk Seri lebih kurang pukul 7 malam ke PPUM. PPUM. So masa tu Datuk Seri berada di HKL. Mak arwah ibu dia berada di Pusat Perubatan Islam. Okey, Universiti Islam. Jadi pergi sana sempat jumpa Mak Yam dan sampai Mak Yam nafas yang terakhir lah. Jadi dan keesokan harinya membawa Datuk Seri ke tanah perkuburan. Itulah. Dan pernikahannya masa Nurul Izzah nak kahwin di rumah di Setiamurni. Jadi Datuk Seri yang jadi wali, jadi kita dapat kebenaran bawa Datuk Seri keluar ke rumah dia lah. So masa tu yang ada gambar ada gambar di mana beliau menjadi wali dalam buku ni. Dah buku. Ni ada satu buku Warkah Anwar Ibrahim. Asal tak jumpa buku ni, saya pun tak ada buku ni. Yang ni. Ni nanti kita ambil gambar ni lah, kita tunjukkan. Di mana perkahwinan Raja Syaril. Jadi belakang tu tungkat belakang dia tu, tulang belakang dia sakit. Tertukat dengan lutut saya tu. Ni yang ni. Oh, sebab ni Pok Nik tukar ni Pok Nik ni. Ni belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, gambar ni dia Pok Nik dan dia tongkat dengan lutut sebab tulang belakang dia sakit kan. Slip disc lah. Kan tak menipulah kita kata kan. Dan Raja nanti aku hantar kat engkau gambar ni. Raja Syaril. Ni kawan saya juga. Masa kat UK dulu kami sama. Sebelum dia kahwin dengan Izzah lagi. So ini dia gambar-gambar di dalam ni, peristiwa dan sebagainya dalam buku Anwar Ibrahim ni. Kita kata surat-surat dari penjara 1998 sehingga tahun 2004. Baik, masa Pong kata Pok Nik bersama dengan kira menjaga Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagainya. Kita kata daripada segi diet, kita dah cerita tadi, pemakanan dan sebagainya. Rutin harian di luar penjara, ada tak dia berjumpa dengan, maksudnya dia keluar daripada sel, ada exercise ke, pada tempat ke sebagainya? Ada. Dia pergi library? Library dia ada buku, dia dah ada dah. Oh, dah ada lah. Library kita buku apa ada lah buku sedikit gitu tu. Novel. Datuk Seri tak baca lah novel. Tak baca. Saya pun tak baca novel. Jadi tapi di luar adalah kadang-kadang dia nak main pingpong pun ada, main pingpong. Oh, dia main pingpong juga? Ada juga. Main pingpong, berlari sikit-sikit. Ada berinteraksi dengan inmate lain tak? Dengan kalau yang pergi hospital tu adalah dia cakap juga. Di masa sukan sukan tak dia seorang tak bagi ramai-ramai. Kita jaga keselamatan dia juga. Tak orang kacau pun. Ya, betul. 4,000, 5,000 inmate dalam tu kita pun tak tahu bagaimana. Dan dia pun bekas pada Timbalan Perdana Menteri pada waktu itu kan. Jadi Pok Nik, apa yang Pok Nik apa orang kata bagi pesanan lah, kalau kita kata, kalau kepada orang kat luar sana, apa peribadi Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa cerita dah bagi tadi peribadi dia, mungkin ada pesanan-pesanan dia cakap ada Pok Nik dan sebagainya yang dia pernah beritahu Pok Nik? Dia pesan kerja baik-baik, jangan rasuah, jangan zalim orang, dan tawakal dengan Allah. Itu dia. Tuan-tuan, saya tak tahulah kalau orang macam ni lagi orang agak jahat, saya tak tahulah. Yang pertama sekali kita nak cerita, beliau berada di dalam penjara, membela nasib rakyat.
Orang nak kenakan dia dengan kes rasuah tak boleh. So orang kenakan dia dengan kes liwat. Ni saya nak tunjuk ada satu keratan akhbar ni. 5 tuduhan terhadap Anwar Ibrahim digugurkan. Ini tahun 2001. 5 tuduhan digugurkan. 5 kes itu membabitkan 4 pertuduhan liwat dan 1 kes salah guna kuasa. Dan kita kena ingat peristiwa-peristiwa ni kenapa liwat? Ni saya nak ceritalah. Kenapa liwat yang dikenakan? Kita kata sebab kalau dia berzina dengan perempuan itu bukan satu kesalahan jenayah. Nak letakkan kesalahan rasuah tak boleh. So akhirnya liwat. Sebab liwat ni melibatkan 20 tahun penjara dan juga denda. Sebatan sekali. Melibatkan kalau kita kata 20 tahun penjara ni memang satu yang tinggilah 377A. Kita kata section kanun kesesahan 377A. Jadi itu yang dia boleh kenakan. Dan nak buktikan tu pun macam mana kita nak buktikan? Kan kalau sebab orang tu sendiri pada waktu itu kalau dia mengaku, habislah kita. Kan Azizan itu mengaku. Tetapi liwat tersebut Mahkamah Persekutuan mendapati tidak bersalah. Jadi akhirnya beliau meringkuk di dalam penjara tetapi itu membentuk jati diri. Itulah antara orang kata apa ujian yang beliau hadapi dan kini jadi Perdana Menteri, perkara pertama yang beliau lakukan adalah apa? Membela rakyat. Pertama sekali masuk ofis apa dia? Dia bagi duit kepada pesawah. Dia ambil daripada orang kaya, bagi duit kepada pesawah. Apa orang kata, sekolah-sekolah daif diperbaiki. Hak Sarawak dan Sabah MA63 diberikan. Malah timbalan Perdana Menteri Sarawak adalah yang kali pertama dalam sejarah Malaysia jadi timbalan Perdana Menteri, orang Sarawak. Iaitu Datuk Seri Fadilah. Jadi, benda macam ni kita berfikir tuan-tuan. Inikah orang sebenarnya yang akan merosakkan negara? Atau inikah orang yang Allah SWT hantar untuk nak menyelamatkan negara? Ini sejarah Puan Nik dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Puan Nik sendiri yang orang kata orang kata bersama di dalam kompaun tersebut. Ada pengalaman sejarah tersebut. Ada cerita yang beliau sendiri hadapi. Mungkin tak fair, tak just kita kata dia nak cerita segala-galanya malam ini. Tetapi inilah dia sedikit orang kata bingkisan, cebisan sejarah yang kaya saya Iswardin alhamdulillah berjaya capture, berjaya simpan, mungkin jadi kenangan pada masa akan datang, mungkin digunakan jadi rujukan Puan Nik. Mungkin kita pun dah tak ada dah pada masa tu. Sekurang-kurangnya kita dah sampaikan apa nak sampaikan. Kalau Puan Nik lah apa pesanan kepada anak-anak muda mungkin masa akan datang berkenaan dengan pengalaman bersama Perdana Menteri ni, apa yang Puan Nik nak ceritakan, nak sampaikan secara rumusan dia? Rumusan saya, pengalaman saya dalam jabatan penjara lebih kurang 30 tahun. Saya boleh tak jumpa, saya jaga banduan, tak jumpalah orang macam Datuk Seri Anwar yang tegas, cekal dalam menghadapi dugaan ni. Bukan sekali masuk penjara, 2 kali masuk penjara. Tetap masuk dalam tahanan ISA lagi. Betul. Jadi dengan tenang dia mengalami menjalani hukuman. Tak ada membuat onar apa dalam cara ikut apa arahan. Jangan, yang pertama sekali jangan usik dia sudah. Jangan kata dia kacau dia tak boleh lah. Panduan lain pun kita tak kacau juga. Ya, betul. Kan? Tak boleh kacau lah. Dia jalan hukuman, dia jalan hukuman. Dia ikut peraturan, kita kena hormatlah kat dia. Sebagai panduan menghormati peraturan itu. Ya. Datuk Seri Anwar dia memang dia ikut peraturan. Apa yang dia mahu dia akan minta. Dia tidak buat cara persendirian lah. Dia tidak mengikut orang kata apa, kerana dia bekas timbalan Perdana Menteri, dia tak minta apa-apa saja. Dia tak benar. Bahkan TV pun dia tak mahu tengok. TV pun tak mahu tengok. Sebab dia nak membaca. Nak buat kerja dia. Mentelaah buku banyak. Allah. Ini contoh pemimpin kita, mentelaah buku banyak. Tuan-tuan, saya nak cerita lah. Saya kalau dengar English Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya jealous tau. Sebab dia so fluent dalam communicating dalam Inggeris. Dan saya ada satu video klip itu, saya dengar dia bercakap bahasa Arab. Mungkinlah Arab Fushah yang baku, tapi sekurang-kurangnya dia boleh bercakap Arab. Mungkin tak semahir ustaz-ustaz dia dalam PAS lah kita kata, sebab belajar agama kan. Tapi sekurang-kurangnya beliau mahir. Pertama sekali terima kasih Puan Nik kerana menjaga dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh dedikasi, saya katakan. Mungkin daripada pihak saya dan seluruh rakyat Malaysia menjaga Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan baik, kita kata berlaku adil lah kita kata. Bukan memberi keistimewaan pun tak ada keistimewaan. Tak ada lebih kurang, macam bandar lain sama je. Cuma beliau berlaku adil, melakukan kerja di dalam kerangka
yang dibenarkan oleh undang-undang. Ada lagi apa Pak Nik nak tambah ke, nak cerita ke, tak tidur malam ni? Saya bangga saya bangga dengan Datuk Seri. Persahabatan tu setakat ini kekal yang sini lah. Kalau jumpa di mana pasti dia akan panggil saya. Itu saya rasa bangga, saya bangga. Saya tidak pernah minta apa pun dengan dia. Nak minta projek ke apa, dan dia pun pernah tahu dia tak akan bagi projek apa, dia ada angan-angan lah projek apa. Betul. Dan satu peristiwa lagi saya lupa nak bagi tahu yang mungkin orang tidak tahu. Satu pegawai penjara tu nak pergi interview sebagai cikgu di MRSM. Satu pegawai penjara? Satu pegawai penjara, dia pegawai penjara lah. Dia nak pergi interview untuk dapat cikgu di MRSM. Jadi dia jumpa saya, dia bagi tahu saya lusa tu dia nak cuti, nak pergi interview. Nak pergi interview, tak tahu ada dapat tak tahulah dia kata. Saya bagi tahu kat Datuk Seri Anwar. Dia kata si Fadil tu nak pergi interview tu. Interview kat mana dia kata? Kata MRSM. Lepas tu dia panggil Fadil tu. Dia suruh Fadil tu buat surat lah. Dia tengok surat, dia tip atas surat tu. Kalau ada rezeki hang dapat. Dia sign atas surat tu. Alhamdulillah Fadil tu dapat. Fadil tu siapa? Dia pegawai penjara. Pegawai penjara. Oh, tapi nak jadi cikgu. Dia jadi cikgu. Dia minta jawatan baru lah. Cikgu di MRSM. Dapat. Oh. Signature. Rezeki dia. Tapi rezeki dia. Dia sabitnya signature. Dia kata kalau dia ni interview, kalau ada rezeki yang dapat dia kata. Dia saja sign. Ya. Alhamdulillah. Itu kata jasa Datuk Seri Anwar Ibrahim tu sendiri, peribadi dia. Dan inilah orang yang kita dapat sebagai pemimpin sebenarnya. Yang pertama, dia akan mengutamakan orang lain berbanding dengan diri dia dahulu. Dan dia tak pernah orang kata pelupa akan siapa kita ni. Kalau kita fikir baik-baiklah, dia timbalan Perdana Menteri, kita ni siapa je. Kan? Pak Nik, saya ni orang, tapi dia ingat kita. Kan? Tak bagi apa-apa, tak perlu pun. Tak perlu pun. Tetapi sekurang-kurangnya dia ingat kita sebagai sebahagian daripada hidup beliau. Nah, hujung dia saya saja nak cerita ni. Pak Nik ni juga sebenarnya pemain bola sepak Kelantan dulu Kelantan, penjara Malaysia. Dan juga pernah belia Malaysia. Mewakili negara di belia Malaysia bersama dengan mana gambar tadi? Gambar dalam ni. Ada dalam tu. Ada dalam tu. Pemain, dan beliau merupakan seorang goalkeeper. Dan ada di antara rakan-rakan beliau adalah pemain-pemain terkenal tanah air era zaman sebelum Muhtadari ni. Ni tahun 70-an lah ada gambar-gambar. Sebelum ini beliau adalah pemain bola sepak, jangan tak tahu tuan-tuan. Wakil pernah pergi ke Korea Korea. Pernah pergi ke Korea mewakili Malaysia lah. Belia pada waktu itu umur 19 tahun. Ada gambar beliau, saya pun dah tak ingat lah. Ni gambar beliau tak boleh nak tunjuk kat sini lah, tapi nantilah. Gambar beliau 19 tahun dah pergi ke Korea. Masa tu sejuk Lawan dengan negara mana masa tu Pak Nik? Kita final dengan Burma. Kalah 2-0. Tapi tak apa. Janji masuk final juga kan. Tapi yang kita quarter final, kita semi final dengan Israel. Kita beat Israel 1-0. Kita beat Israel 1-0. Lawan beat 1-0 Dan ini merupakan apa orang kata what do you call that, postcard daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Pak Nik, personal notes. Ini kad warden penjara Pak Nik sendiri. Kalau kita tengok pangkat penolong penguasa tahun 1981, 4 tahun umur saya masa tu. Dan sebelum menguasa. Ini kan banyaklah kad Aidilfitri, kad Aidilfitri daripada Datuk. Ni terek tahun 2012. Di masa dia di Sungai Buloh. Dia tim malam pengarah penjara Sungai Buloh. Jaga orang baik. Dia ingat Saya duduk bawah tu. Baik. Ini UMNO ni dia susah begitu. Dengar ni. Ini tinggal kanan tentera. Sokong Pakatan Rakyat. Ini pegawai penjara, masa duduk pun dia sekat sana bagi susah hamba. Tapi demo ni semua mari bisik. Assalamualaikum tu. Kita doa selamat. Ini tu orang Kelantan molek lah. Terima kasih banyak. Ada lagi tu cerita lagi. Ada dengan cerita. Okey, nanti kita tengok benda ni. Okey, saya tutup dulu dah tuan-tuan. Terima kasihlah Pak Nik menjaga keselamatan. Terima kasih Pak Nik terus bersama dengan apa orang kata berkongsi cerita ni
mungkin tak ramai yang tahu, dan saya sekarang ni nak sebarkanlah supaya ramai orang tahu bagaimana peribadi kisah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin apa orang kata, orang nak kata apa, katalah. Orang nak kutuk, kata kutuklah. Orang nak cerita apa, cerita. Tapi orang ni tidak bersama dengan batang tubuh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pok Nik bersama dengan beliau, yang membaca, yang apa orang kata menulis, yang akhlaknya sedemikian, berguru setiap minggu turun, belajar tahfiz daripada seorang banduan yang juga hafiz. Kita kata, tuan-tuan, pemimpin inilah pemimpin yang kita ada sekarang, Perdana Menteri yang kita ada sekarang. Jadi daripada situlah tuan-tuan, kita kena faham bahawa kita kena tahu dalam situasi yang ada sekarang ini, kita mendapat seorang pemimpin, seorang tokoh yang boleh menyelamatkan negara kita. Jadi saya harap tuan-tuan kita sedar. Saya harap anak-anak muda tahu apa yang berlaku dalam negara kita. Okey. So saya rasa itulah Puan Nik, kita harap peristiwa ini kita akan rekodkan, kita akan apa orang kata, archivekan. Cerita-cerita ini kita akan simpan menjadi kenangan rakyat biasa seperti kita bersama seorang insan bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan semoga semua ini menjadi pengajaran, semua ini menjadi panduan, dan semua ini kita bawa insya-Allah menjadi amalan kita suatu hari nanti. Okey, terima kasih Puan Nik. Insya-Allah, terima kasih. Saya pun untuk saudara Is, saya pun nak tunjuk dokumen apa semua ni bukanlah untuk berbangga, tidak. Cuma saya rasa sebagai tanggungjawab memberi kesedaran untuk anak-anak muda, yang generasi muda akan untuk berhati-hati untuk memilih pemimpin. Kerana kalau negara kita ada perasuah pun, memang kita tidak akan aman, dan negara itu akan jadi porak penanda. Betul. Banyak contoh dan negara-negara seperti Greece, Athens dan sebagainya. Jadi kita tengok, kalau nak tengok sekarang baru 8 bulan, bagi satu penggal kita tahu kalau tak jadi tak jadi macam apa yang janji, kita tukar pemimpin lain. Itu yang jangan tunggu 33 tahun. Jangan tunggu. Insya-Allah. Saya rasa Datuk Seri boleh buat. Dia boleh buat. Baik. Itu saja daripada saya dan juga Puan Nik. Sekian, selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih. Yang penting, lawan tetap lawan. Assalamualaikum.